Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bunyi ingat saya ni. Betul-betul. Tak masuk ni. Saya pun kadang-kadang dia ada naik ikon Facebook ni. Dah masuk dah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita baca dari surah Yunus ayat 62. Surah Yunus ayat 62 sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan pemilik pencipta sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarganya yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini ayat kita baca, semalam kita dah sebut tentang wali. Kita sebut semalam tentang wali. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala kata, surah Yunus ayat 62,
Ala inna awliya Allah. Di sini ada disebut tentang wali. Apa maksud ayat ni? Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kebimbangan terhadap mereka dari sesuatu yang tidak baik, dan tidak pula mereka akan berduka cita. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa siapa yang jadi wali Allah, maka mereka ni tidak ada kebimbangan dan ketakutan ke atas mereka. Okey. Pertama sekali, wali ni siapa? Man hum awliya. Siapa diakah wali Allah? Sebab lah ni ramai orang guna terma ni. Sikit-sikit wali dia ni. Kalau wali nikah tu tak apa, jelas zahir. Wali kota, kalau Indonesia tu wali kota, tak apa, jelas dan zahir. Sekarang ni bila sebut wali Allah, wali Allah ni, jadi tak ada orang boleh gezek, tak ada orang boleh cop. Okey, kita hari ni majlis penyampaian CJ untuk wali-wali Allah. Panggil nama awak, awak sudah jadi wali Allah. Tak ada macam tu. Dan siapa yang mengaku jadi wali tu pun dia sendiri mendakwa sesuatu yang dia tak ada jaminan padanya. Wali Allah ni bukanlah satu pangkat yang boleh diwarisi dan dilantik. Okey? Bukanlah kerana ayah dia wali maka anak dia pun jadi wali. Jadi seolah-olah jawatan yang diwarisi. Macam kita tengok kadang-kadang hak tarekat kan, kumpulan tarekat, dia ada khalifah. Lepas orang ni syekh dia meninggal, maka ada khalifah hak mewarisi. Lepas apa tu, khalifah tu waris lagi, mewarisi. Kalau dia nak mewarisi jawatan sebagai pemimpin tarekat dia, tak apalah. Tapi tidak semestinya bila orang tu wali, mewariskan wali. Okey? Dia bukanlah, kalau kita kata iman tak dapat dijual beli, kewalian pun tak boleh dijual beli juga. Tak boleh orang tu kata saya macam nak beli datuk. Awak kalau nak datuk bayar dulu sikit, lepas tu kita pun kita buka ni dapat senarak untuk boleh. Siapa cukup hari bulan ada majlis majlis penyampaian darjah kebesaran, maka panggil nama dia dapatlah datuk. Wali tidak lagu tu. Wali ni satu kedudukan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala kata man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang dengan dia. Kerana sayangnya Allah kepada wali-walinya. Siapa yang memusuhi wali Allah, Allah isytiharkan perang padanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata macam mana caranya seorang hamba nak mendapatkan kasih sayang Allah sehingga Allah sayang kat dia. Lalu dalam hadis yang sama Allah Subhanahu wa taala sebut, hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu lebih aku suka berbanding apa yang aku fardukan kepadanya. Maknanya nak capai darjat kewalian, yakni Allah sayang kepada dia, pertama dia kena buat apa yang Allah perintahkan, yang wajib. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi dalam hadis kursi itu. Okay? Apa tu? Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil
hatta uhibbahu. Dan senantiasalah hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan benda-benda yang sunat. Hak wajib dah selesai, tambah lagi dengan yang sunat, sehinggalah aku mencintainya, kata Allah. Bila aku dah cinta kepadanya, jadilah penglihatannya, jadilah aku pada penglihatannya. Okay. Fakuntu basarahu alladhi yubsiru bi. Jadilah aku pandangan yang dia melihat dengannya. Jadilah aku pendengaran yang dia mendengar dengannya. Jadilah aku anggota ataupun kaki yang dia berjalan dengannya. Maknanya apa? Semua tindak tanduk dia berada dalam penjagaan Allah. Sebab wali-wali ni penjaga. Okey? Allah dia menjaga. Orang yang dijaga tu dia kita panggil wali. Soalnya bila kefahaman yang daripada hadis kursi, daripada ayat Quran, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah penjaga orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan dia daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi wali ni sebenarnya ialah orang yang mentaati perintah Allah. Menjaga yang wajib, tambah lagi yang farud, yang sunat. Sebab dalam ayat surah Fatir Allah Subhanahu wa taala sebut, "Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Allah Ta'ala gambarkan hamba dia ni ada 3 kumpulan. Faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Orang ni dia buat taat, dia buat maksiat. Dia buat zalim pada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Ada orang yang ambil package ekonomi. Muqtasid ni orang yang berpada-pada. Package ekonomi lah. Ambil hak perlu je. Siapa dia ni? Orang yang sekadar buat yang wajib. Enggak boleh, tak boleh tinggal ni kan. Hak ni hak wajib, compulsory ni. Mesti ambil hak wajib. Dipanggil muqtasid. Orang yang ambil package ekonomi. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di kalangan mereka ada yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Hak nombor 3 ni, orang yang tak cukup dengan wajib, dia tambah lagi dengan yang sunat. Maka berdasarkan ayat-ayat yang hadis yang kita baca, jelas kepada kita bahawa wali ni sebenarnya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yakni mentaati perintah Allah, melaksanakan yang wajib dan mengerjakan yang sunat. Boleh faham? Jadi kalau tiba-tiba dia ngaku wali tak semayang. Ya, ada orang dia mengaku wali, rasa dia wali ni tak semayang. Pasal tak semayang? Sebab aku dah sampai darjat wali ni, tak kena semayang. Tu mengarutlah kita kata. Wali tidak begitu. Orang yang paling tinggi kewalian dia, siapa? Kalau kita panggil darjat ni, orang yang paling tinggi kewalian, makna orang yang paling dicintai Allah. Siapa orang paling dicintai Allah? Nabi SAW. Dan kita tak panggil lah Nabi tu wali, cuma kita panggil paling tinggi darjat dicintai Allah, Nabi lah SAW. Baik, kita tolaklah Nabi ni, dia kategori lain. Selepas Nabi siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat ni yang paling rapat dengan Nabi, yang paling hebat amalan dia, paling tinggi kedudukannya dari kalangan umat, dia pun semayang. Tak ada lagi dengan sahabat ni jadi wali, siapa tak kena semayang. Tapi mari zaman kita ni ada. Dia kata bila dah sampai darjat tahap cinta kepada Allah,
dia sudah terlepas dari beban syariat. Sebab dia sudah kenal, dia sampai kepada ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah, kemudian ilmu hakikat. Bila dah sampai hakikat tu, tak kenalah bagi semaya, sebab kita dah bersatu dengan Tuhan. Kita dah bersatu dengan Tuhan, kata dia lah. Waktu ada satu buku mengenal hakikat diri dan wali-wali Allah. Dalam buku tu dia sebut lagu tu lah, martabat. Ada sampai satu tahap seorang tu bila dia dah sampai darjat kewalian ni, tidak lagi terikat dengan beban syariat. Seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Bila Nabi Khidir ni, dia wali ni, Nabi Khidir kan wali. Jadi bila jumpa dengan Nabi Musa, dia tak ikut syariat Nabi Musa. Jadi sebab tu kadang-kadang mereka ni bila sebut Nabi Khidir, seronok lah. Tok guru dia jumpa dengan Nabi Khidir, hak ni jumpa Nabi Khidir. Lalu dengan sifat tu dia bawa hak untuk keluar daripada syariat Nabi. Padahal kias yang dia gunakan tu kias yang sangat salah. Dia tak boleh ambil cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa untuk bawa cerita dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Khidir memang bukan umat Nabi Musa. Kalau cerita dalam tu lah, rajulun soleh tu adalah Nabi Khidir, dia bukan umat Nabi Musa. Sebab Nabi Musa hanya diutuskan kepada Bani Israel. Khidir bukan Bani Israel. Nabi Musa pergi cari dengan anak murid dia, berjalan bermusafir jauh, bawa bekal ikan ni, mengembara keluar daripada tempat Nabi Musa, pergi cari Khidir. Maknanya dia bukan umat Nabi Musa. Jadi wajar kalau dia tak ikut syariat Nabi Musa, sebab dia bukan umat Nabi Musa. Adapun zaman lah ni, tidak ada seorang pun yang terlepas daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalaulah orang kata Nabi Khidir itu hidup lagi, kita berpandangan Nabi Khidir ini dah tak ada, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari sebut. Hatta kalaulah ada orang kata Nabi Khidir itu hidup lagi, kalau kita sebut kalau, mengikut pandangan dia, tetap saja dia kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Isa alaihi salam, Nabi lagi, Rasul lagi, yang diangkat ke langit lagi, turun di akhir zaman, akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa justifikasi seorang tu dia boleh kata dia terlepas daripada syariat Nabi Muhammad? Jawapannya, tidak ada yang boleh menjustifikasikannya melainkan kejahilan dan kebodohan. Tak ada orang terlepas daripada syariat Nabi Muhammad. Jadi orang kata wali ni tak kena semayang, bohong. Wali ni kadang-kadang duduk isap rokok. Pasal apa isap rokok? Pasal aku nak rendah sikit darjat. Kalau tak isap, tinggi lajuk darjat. Bohong. Kalau wali tu dia ni tak buat ibadat, apa duduk tepi jalan pakai seluar pendek, baju pun tak pakai, dia ni wali ni. Dia ambil cerita Buhlul dengan Khalifah Harun Ar-Rashid, nampak bagaimana orang gila dan sebagainya. Buhlul lain. Kita baca dalam sirah, dia bukan cerita tu saja, dia orang yang cerdik, berakal dan sebagainya. Orang kita ni ambil suka cerita pelik-pelik tu, guna hak tu nak. Jadi nampak orang tak betul, wali dia ni. Sangat mudah untuk diguna pakai terma wali tu. Jadi kita tak tolak wujudnya wali, tetapi yang menjadi isunya ialah siapa wali. Bukan saja-saja orang boleh ngaku dia wali, dan bukan kita hak boleh tunjuk dia ni wali. Kalau orang kata wali tu, kita tahu mana dia wali. Oh, siapa lantik dia jadi wali? Ada watikah? Ada CJ tak? Tak ada. Habis tu macam mana? Sifat kewalian ni antara kita dengan Allah. Kadang-kadang seorang yang wali Allah tu, dia sendiri pun dia tak sedar dia ni wali Allah.
Maknanya dia bukan buat ibadat untuk darjat wali itu. Dia hanya buat ibadat kepada Allah. Dalam apa tu hadis disebut rubba ash'atha aghbar. Rubba ash'atha aghbar dhu qimrain, kata madfu'un bil abwab idza aqsama 'ala Allahi la abarrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa dah riwayat tadi. Tapi nak sebutnya, ada orang yang mana kita tengok kusuk masai, dia pun madfu'un bil abwab. Kalau pergi ketuk pintu rumah orang tak layan-layan dia. Tapi bila dia bersumpah atas nama Allah, Allah Ta'ala akan tunaikan permohonan dia, makbul doa dia. Kadang-kadang dia pun tak tahu. Jadi soal wali ni bukanlah satu benda yang kita nak jual, nak jaja, nak apa. Wali ni siapa? Maksud kita ialah bukan darjat wali tu. Maksud kita ialah kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada orang dia jadikan maksudnya wali, maknanya buat amal gini untuk jadi wali. Dia tanya, macam mana kita nak jadi wali? Kamu kena buat amalan ni, baca 5 juta. Baca mana 5 juta? Nabi tak ajar 5 juta. Dan sahabat tidak pernah beramal. Tujuan matlamat kita nak jadi wali. Lepas tu buat amal ni untuk dapat ilmu kebal. Buat amal ni untuk dapat apa? Jadi orang Islam dia beramal adalah untuk mentaati perintah Allah. Soal nak dapat keramat kau tak keramat kau wali ke lah wali, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah anugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Okey? Jadi itu wali Allah. Wali Allah ni siapa? Malah Allah Taala sendiri jawab dalam ayat seterusnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya ataupun wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman dan mereka pula senantiasa bertakwa. Ini definisi Allah dah. Siapa dia wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa, wali ya. Siapa pun dia wali. Malah Allah Ta'ala sebut pada ayat kita baca tadi, Allahu waliyul ladina amanu. Allah ni dia penjaga orang-orang yang beriman. Jadi boleh kita kata tak semua orang beriman tu wali Allah? Kalau dari sudut penjagaan Allah, Allah memang jaga semua hamba-hamba dia yang beriman. Allah sayang semua hamba-hamba dia yang beriman. Allah merahmati semua hamba-hamba dia yang beriman. Jadi semua orang beriman adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau dia beriman dan bertakwa, maka orang ni adalah orang yang dijaga oleh Allah. Orang ni adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang beriman, siapa saja yang bertakwa, tak kira keturunan mana, bangsa mana, tinggal di mana, kalau ada padanya sifat iman dan takwa, maka orang ni adalah wali Allah. Berdasarkan ayat ni lah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sebaliknya, kalau dia ni keturunan wali, keturunan nabi, keturunan orang-orang soleh sebagai contoh, tiba-tiba jatuh pada dia tidak beriman dan tidak bertakwa, maka tak adalah darjat wali. Kalau dia ni keturunan nabi, tiba-tiba apa yang dia buat bertentangan dengan yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak jadi juga wali dia. Jadi jelas Allah Ta'ala kata alladzina amanu wa kanu yattaqun. Baik, cerita panjang. Tu cerita panjang, tu pun panjang dah tu.
Dalam ayat di atas kita patah balik semula. Ayat di atas. Alladzina ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Apa maksud tidak ada kebimbangan dan tidak pula berduka cita? Okey. Dalam hadis, okey, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam tafsirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi ibadan yughbituhumul anbiya'u wasyuhada." Qila man hum ya Rasulullah? La'allana nuhibbuhum. Qala hum qaumun tahabbu fillahi min ghairi amwalin wala ansab. Wujuhuhum nurun ala manabira min nur. La yakhafuna idha khafa an-nas. Wala yahzanuna idha hazina an-nas. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Disebut dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada dari kalangan hamba-hamba Allah yang dicemburui oleh nabi dan para syuhada. Yughbituhum al-anbiya wasyuhada. Qila, dikata tanya, siapa dia mereka ni ya Rasulullah? La'allana nuhibbuhum. Sahabat kata, mudah-mudahan kalau kami kenal, kami cinta kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah, bukan kerana harta atau keturunan atau kedudukan. Wala ansab. Wujuhuhum nurun ala manabiri min nur. Wajah mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka ini tidak takut apabila manusia takut dan tidak bimbang apabila manusia bimbang, atau tidak sedih apabila manusia sedih. Lalu Nabi SAW baca ayat ni. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Baik. Apa maksud tidak takut dan tidak bimbang? Tidak takut dan tidak bimbang. Apa maksud dia? Mereka tidak menerima ketakutan di hari kiamat. Lahumul busyra. Ayat yang ketiga kita baca. Tidak takut dan tidak bimbang itu, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kerana bagi mereka berita gembira. Di saat orang lain tengok neraka, takut, dia malah didatangi berita gembira. Di saat orang lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, dia dapat kegembiraan ni, berita gembira, fid dunya wa fil akhirah, dunia dan juga akhirat. Disebut dalam tafsir, bila para sahabat sebut, bila dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahawa dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, bagi mereka berita gembira dunia dan akhirat. Sahabat ni tanya, Rasulullah, kami tahu dah berita gembira di akhirat tu syurga, maka apa berita gembira di dunia? Sebab Allah Ta'ala kata lahumul busyra
fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hak akhirat ni tahulah ke dah, wali Allah masuk syurga lah. Hak dunia ni apa dia? Sahabat tanya Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya salihah, mereka diberi mimpi yang baik. Makna dia mimpi yang benar, yang baik. Ada sebahagian mereka mimpi diperlihatkan bagi mereka syurga. Dunia lagi diperlihatkan bagi mereka syurga. Kita dengar, kita baca cerita orang-orang salih, bila mereka dapat cium bau syurga, tengah-tengah perang dapat cium bau syurga. Bila kita dengar, kadang-kadang dia mimpi dia melihat bidadari syurga, kan? Maknanya sebahagian daripada mereka diberi mimpi yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tara yarahal abdu aw tura lahu, dan dia salah satu bahagian dari 44 bahagian atau 70 bahagian dari kenabian, dari wahyu lah. Itu satu. Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana dengan seorang lelaki yang beramal dan manusia puji? Manusia puji dia, bukan kerana dia riak, tapi orang puji dia. Dia tak riak, tapi orang puji dia. Dunia lagi orang puji dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah berita gembira orang mukmin yang datang dahulu, yang datang awal. Maknanya dia disebut dengan sebutan yang baik, dipuji. Itu juga khabar gembira baginya di dunia. Okey. Jadi penafsirannya satu, mimpi yang baik yang Allah Ta'ala bagi, berita gembira dunia ni, satu mimpi dalam tafsir sebut. Yang kedua, puji manusia. Manusia puji dia, bukan kerana dia riak. Kalau dia riak tu masalah pula. Ni manusia puji. Bila orang sebut pada dia, orang doakan dia. Bila sebut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, orang doakan dia, orang puji dia. Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah. Bila orang sebut dia, orang sebut dengan sebutan yang baik, maka itu berita gembira di dunia. Okey. Dan yang ketiga, disebut di ketiga, dikatakan juga al-muradu bidzalika busyral malaikah lil mu'min, ialah berita gembira malaikat kepada orang mukmin ketika dia nak meninggal. Ketika dia nak meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berkata Allah itu Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah, turun kepada mereka malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan datang kepadanya, akan bagi tahu, alla takhafu wa la tahzanu, jangan bimbang, jangan takut, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan syurga. Datang kepadanya malaikat, malaikat bagi tahu berita gembira syurga. Dan dijelaskan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innal mu'min atau annal mu'min idza hadarahu al-maut ja'ahu malaikatun bidul wujuh bidul thiyab. Seorang mukmin apabila nak mati datang kepadanya malaikat, wajahnya putih, pakaiannya pun putih. Faqalu ukhruji ayyatuha ar-ruhut tayyibah ila rauhin wa raihan wa rabbin ghairi ghadban. Malaikat kata, keluarlah wahai jiwa yang baik, keluarlah jiwa yang baik, okay? Kepada rahmat dan raihan, dan Tuhan yang tidak murka kepadamu. Maka keluarlah nyawa dengan cara yang baik, sehingga mereka, kita bila tengok wajahnya tersenyum apabila mereka meninggal. Ni orang yang menerima khabar yang baik di dunia. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Jadi ada kata di dunia pun dah dapat mimpi yang baik, nampak syurga dah. Ada yang disebut puji-pujian manusia, termasuk daripada berita gembira yang mendahului orang mukmin. Ada yang kata dia adalah keadaan malaikat yang datang kepada orang mukmin di akhir hayat mereka untuk memberikan khabar yang baik ini. Jadi lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Adapun di hari akhirat, busyra hari akhirat, ataupun yang tidak bimbang, tidak takut di hari akhirat, ialah ayat Allah Subhanahu wa taala, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ialah mereka tidak ada ketakutan di hari kiamat. Di saat orang lain takut belaka, dia diselamatkan dari ketakutan. Dipanggil al-faza'ul akbar, ketakutan yang terbesar. Orang kafir ni terbeliak biji mata, takutnya. Orang beriman, mereka tidak akan ketakutan. Bimbang juga, sibuk dengan urusan masing-masing, tapi tidak sebagaimana orang kafir. Itu orang beriman, tengok-tengok, tunggu-tunggu. Orang kafir itu duduk bahagian lain, orang beriman duduk bahagian lain. Di saat di padang mahsyar tu, maka dipertemukan mereka dengan sembahan-sembahan mereka. Mu sembah matahari, pergi cari matahari. Sembah berhala, pergi cari berhala. Sembah apa lagi? Sembah pokok, pergi cari pokok. Sembah bintang, bulan, pergi cari ni. Sembah manusia, pergi cari sembahan kamu. Orang beriman pun duk tunggu. Orang tu nak kata sembahan dia, orang sembahan kita. Hak sembahan kita mana? Di saat itu waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Allah Azza wa Jalla dengan para malaikat, dengan sifat yang layak bagi Allah, yang kita tak boleh nak bayang dan gambarkan. Hanya Allah Ta'ala yang tahu macam mana hakikatnya. Cuma ayat Quran kata macam tu. Waji'a yawma idzin bi jahannam, kemudian didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Masa tu baru teringat, oh dulu orang beriman bila datang Allah Azza wa Jalla, mereka bahagia. Pasal apa? Tuhan yang mereka sembah selama ni di dunia adalah Tuhan yang menguasai hari akhirat. Maknanya dia yang berkuasa, dia yang menentukan. Orang kafir, Tuhan yang mereka sembah dah tak ada maknanya. Dia bukan Tuhan sebenarnya. Dia adalah scammer. Tuhan yang scam. Tuhan palsu. Tuhan yang tak ada kuasa. Sehingga hari akhirat mereka dengan Tuhan mereka dihumbankan ke dalam api neraka. Jadi orang beriman, bayangkan duduk dari akhirat, di saat semua orang takut dengan sembahan-sembahan mereka, tiba-tiba orang beriman, mereka berada di bawah naungan Allah Azza wa Jalla, pemilik penguasa hari akhirat,
itulah kenikmatannya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka bagi mereka berita gembira atau kebahagiaan yang menggembirakan dunia dan akhirat. Duk dunia pun gembira dah, hari akhirat pun gembira. Untuk siapa ni? Untuk orang atas tadi, wali Allah yang beriman dan bertakwa. Mana orang beriman dan orang bertakwa, inilah keadaan mereka. Tapi kalau tidak beriman dan tidak bertakwa, habislah. Mereka ni orang yang akan takut, hina, bimbang, sedih, ada belaka, menyesal. Yaumut taghabun, hari penyesalan. Yaumul faza'il akbar, hari ketakutan yang besar. Al-qari'ah, mal-qari'ah, hari yang menggemparkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, mereka jadi seperti kelkatu yang berterbangan. Takut, ketakutan yang sangat bagi orang yang tidak beriman. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari ketakutan dunia dan akhirat. Dari terutamanya ketakutan akhirat lah. Baik. La tabdila li kalimatillah. Allah Ta'ala kata, tidak ada sebarang perubahan pun pada janji-janji Allah. Mana apa yang Allah Ta'ala kata tu tak akan berubah. Apa yang tak akan berubah? Orang beriman akan dapat khabar gembira di hari kiamat, dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Ini yang Allah Ta'ala dah gazet. Maksud kita gazet lah. Bila dah gazet, hukumnya tertakluk semua orang beriman. Kalau dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan kesedihan dan ketakutan kepadanya di hari akhirat, dan mereka akan mendapat kebahagiaan. Okey. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kejayaan yang besar. Cerita ni nak berlaku. Kalau cerita ya Allah naknya, tapi masalahnya nak sampai ke tahap tu sekarang lah diuji. Learn ini diuji lah ni. Keimanan lawan hawa nafsu, hati kena bersih. Nak sampai darjat tu, bunyi mudah, ayat pendeknya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman bertakwa. So maka dia bukan akulah orang yang beriman, akulah orang bertakwa. Bukan semudah tu. Nak sampai darjat iman, nak sampai darjat takwa tu, cabaran dia. Duduk dalam hati tu, iman dan takwa tu tempatnya di hati. Semalam kita cerita dah bab tu. Musuh ada keliling. Kita nak siapa nak jaga hak tu, harta kita dalam hati kita ni, dia seperti benteng yang kukuh, kubu. Kelilingnya ada musuh. Musuh ni senantiasa mencari jalan macam mana nak menembusi, menceroboh ke dalam kubu, kemudian akan merosakkan hati yang ada. Pintu-pintu dia pun banyak. Musuh tu siapa? Syaitan, nafsu. Dan syaitan itu dilihat diumpamakan sebagai anjing yang nak kepada nafsu tu. Dia nak guna nafsu tu. Dia tunggu. Bila saja nafsu tu terzahir, dia pergi. Seperti anjing dengan tulang. Disebut dalam contoh, anjing ni kalau ada tulang, dia duduk tunggu situ. Dia tahu ada makanan. Kalau dia tak ada makanan, dia pergi. Tapi kalau ada makanan, dia duduk tunggu sampai orang tidur ke orang apa, kalau dia tunggu sampai boleh ambil, dia ambil. Hati ni gitulah. Nafsu memang ada dalam tu. Syaitan duduk tunggu. Bila mana nafsu tu jadi galak dan sebagainya, dia pun masuk melalui pintu-pintu yang banyak. Hasad dengki, buruk sangka,
membazir, benda-benda yang banyak jalan-jalan yang memudahkan syaitan untuk masuk. Jadi cabaran nak dapat iman dan takwa tu akan senantiasa besarlah. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dan jaga kita, jaga hati kita, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wala yahzunka qawluhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau wahai Muhammad berasa duka cita disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu. Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuasaan, izzah, kemuliaan. Izzah ni, kalau kata izzah, kemuliaan pun betul, kekuasaan pun betul. Allah ni kan Al-Aziz. Al-Aziz tu makna yang maha perkasa. Kalau izzah makna keperkasaan. Nah, izzah ni mulia pun duduk dia, hebat pun duduk dia, kekuasaan pun duduk dia. Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa. Maksud al-izzatu lillah, kekuasaan, ketinggian, kemuliaan, keperkasaan itu milik Allah. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan duk bimbanglah perkataan mereka. Kemuliaan itu milik Allah. Sebab tu baru ni kita relate dengan cerita Isra wal Mi'raj. Bila orang kafir kata ke Nabi macam-macam, tuduh Nabi macam-macam, sampai kena baling batu di Taif. Maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keagungan Allah di langit. Supaya Nabi tak bimbang, ikutmu lah orang kafir nak kata apa. Pasal apa? Di sisi Nabi adanya kemuliaan dari Allah. Nabi dah tengok dah keagungan Allah. Allah Ta'ala angkat Nabi ni nak suruh tengok, nak suruh berpindah daripada ilmul yaqin. Kalau selama ni datang melalui riwayat perantaraan Jibril wahyu, Allah Ta'ala angkat Nabi supaya Nabi lihat dengan ainul yaqin. Tengok dengan mata Nabi sendiri. Tengok dengan mata kepala lah bahasa kita kan. Tengok dengan mata kasar. Nabi diangkat ke langit, tengok langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai Sidratul Muntaha. Kemudian dibawa menghadap kepada Allah walaupun tak boleh nak tengok, ada hijab daripada cahaya. Kemudian diperjalankan, tengok syurga, tengok neraka, tengok azab. Ainul yaqin. Jadi sehingga akhirnya bila Nabi turun, walaupun sedih masa tu amul huzn. Sebelum tu Nabi ni hidup dalam amul huzn, tahun kesedihan. Tapi bila Allah Ta'ala hilangkan kesedihan itu dengan bawa Nabi SAW melihat sendiri keagungan Allah. Jadi sebab tu kita kata Isra wal Mi'raj, kalau kita undur balik walaupun dah masuk bulan Sya'ban dah ni dah, tak apa cerita Isra Mi'raj bulan Sya'ban pun. Isra Mi'raj adalah cerita tentang Allah. Banyak orang bila cerita Isra Mi'raj, dia cerita keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad naik ke langit, siapa keluar cerita, Nabi Muhammad nak buka selipar dia pun Tuhan tak bagi. Itulah selipar hak dia naik tu. Akhir sekali Nabi Muhammad apa tu agung, jadi hak agungnya apa dia? Capal Nabi. Cerita Isra Mi'raj mengagungkan capal. Padahal cerita Isra Mi'raj mengagungkan Allah. Ceritakan keagungan Allah. Dia adalah cerita tauhid. Nabi dibawa berjalan untuk melihat keagungan Allah. Kita sepatutnya dengan cerita tu melihat keagungan Allah. Nabi ni Allah gambarkan dengan abdun ya dalam cerita tu. Mula surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dalam cerita Isra Mi'raj, Nabi hamba je. Hak utama dalam cerita tu apa tak? Subhanalladzi, yang memperjalankan Nabi, yang tu paksi cerita. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, bawa berjalan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Tujuan apa? Linuriyahu min ayatina,
supaya kami nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mana cerita tentang keagungan Allah. Jadi bila Nabi dah dibawa berjalan, tak ada kesedihan bagi Nabi. Pasal apa? Nabi dah tengok dah, hak menghina aku ni mu siapa? Hak muliakan aku tu pemilik sekalian alam. Jadi sama dengan ayat ni, wala yahzunka qauluhum, janganlah perkataan mereka membuat kamu sedih. Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan, keagungan tu semuanya milik Allah. Jadi bila kita dalam dunia dakwah, bila kita berada dengan Allah, ikutlah dia mau nak kata apa. Bahasa kita mudahnya gitu. Nak kata apa, ikutlah. Selama kita benar dengan Allah, alhamdulillah. Apa yang kamu buat? Tak tahulah aku ni, ikut je apa yang Allah Ta'ala suruh. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Hak Nabi ajar, kita pun buat. Orang kata apa pun, la yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Orang beriman, jaga diri kamu, tidak akan memberi mudarat kepada kamu orang yang sesat bila kamu dah dapat hidayat. Kamu dapat hidayat, pegang hidayat tu, pegang iman sungguh-sungguh. Biarlah kita ni diuji macam mana pun di dunia ni, tapi kita tahu bahawa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha mulia. Jadi apa saja yang musuh-musuh kata, kita tak ambil pun, ikut dia lah nak kata apa. Nabi lagi berat daripada kita. Oh, ahli sihir, orang gila, pemecah belah masyarakat, semua tu kata belaka dah ke Nabi. Jadi Allah Ta'ala kata, wala yahzunka qawluhum, jangan orang musyrikin kata, ikut dia nak kata, jangan buat kamu ni sedih disebabkan perkataan mereka. Innal izzata lillahi jami'a, kemuliaan, keagungan tu milik Allah. Dia tu siapa satu masa nanti tak ada makna gitu. Walillahumma malikal mulk, Allah dia pemilik kerajaan. Ni tu'til mulka man tasha, apa? Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah bagi kekuasaan bagi siapa yang dia nak, dia cabut kekuasaan. Wa tu'izzu man tasha, tu'izzu, izzah. Allah muliakan siapa yang Allah Ta'ala nak, pasal dia pemilik kemuliaan. Wa tudhillu man tasha, dan dia boleh hina siapa yang dia nak hina. Biyadikal khair, di tangannya segala kebaikan Allah. Sebab tu bila kita belajar ni, keutamaan kita adalah tauhid. Paksi keimanan kita duduk pada keimanan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan kita, tapi keutamaan kita tetap Allah. Ada orang dia sampai melihat keutamaan dia pada Nabi, jangan. Betul Nabi Muhammad Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kekasih yang kita sayang, yang kita rindu, yang kita selawat kepadanya setiap waktu. Tetapi dia tetap hamba Allah dan utusannya. Keimanan yang paling agung pada Allah. Orang hari ni siapa perikat doa pun minta dengan Rasulullah. Ya Rasulullah tolong kami, ya Rasulullah syafaat kami, ya Rasulullah. Tak, paksi akidah kita kena duduk pada tauhid kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku sembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Pasal apa? Sebab kemuliaan tu milik Allah. Innal izzata lillahi jami'a, semuanya milik Allah, tak ada milik lain, tak ada milik lain. Nabi SAW kata dah, aku tak boleh tolong kamu daripada azab Allah. Kalau orang tak beriman kepada Allah, Nabi tak boleh nak tolong. Pasal apa? Semua milik Allah. Jadi paksi itu mesti kembali kepada tauhid.
kembali kepada tauhid. Cerita kita kembali kepada tauhid. Kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan sampai jadikan paksi agama ni duduk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu rasul, betul, Nabi itu rasul, tapi bukan kiblat dalam berdoa. Bukan tempat untuk orang berdoa. Sehari 2 hari ni banyak saya duk baca dalam Facebook tu, orang duk cerita pasal soal istighatsah, tawassul. Sampai doa tu minta dengan Nabi tu. Minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, arithna. Allah arithna ya Rasulullah. Ada qasidah kan nasyid. Sebab Allah arithna ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Kita ni doa kena kepada Allah je, jangan minta dengan Nabi. Nabi dia adalah hamba dan utusan Allah. Nabi sendiri pun berdoa kepada Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah. Itu fitnah besar di akhir-akhir zaman ni. Fitnah besar adalah soal akidah. Semoga Allah Ta'ala jagalah iman dan ketakwaan kita, insya-Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka. Dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah sebagai sekutunya, okey, iyattabi'una illa dhann, mereka hanya mengikut sangkaannya. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanyalah orang-orang yang senantiasa berdusta. Jadi hak mereka sembah selain Allah tu sangkaan sahaja, bukannya betul-betul. Tapi sebenarnya tidaklah mereka itu melainkan orang-orang yang berdusta. Tipu belaka, scammer, bahasa saya tadi, scammer. Tuhan-tuhan selain Allah ni scammer je belaka. Sama ada dia sendiri sedar ataupun sebenarnya yang scammer adalah pendeta-pendeta dia. Dia buat Tuhan, jom kita sembah ni. Scammer lah tu. Pasal apa? Yang betul Tuhan yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tambah-tambah pula kita lah ni tengah isu penggunaan nama Allah. Orang-orang Islam ni mesti kembali, dia yang memenangkan nama Allah tu. Memang orang kafir ni dia cuba macam-macam. Daripada zaman Nabi dulu pun dah cuba dah. Zaman kita ni sama juga. Tapi selama kita ni benar-benar beriman kepada Allah, Allah tidak akan terjejas dengan orang duk guna nama dia secara salah. Allah, kalau semua orang kufur kepada Allah, tidak kurang pun kekuasaan Allah walau sedikit. Tetap dia Allah. Orang kafir ni akan dihukum oleh Allah. Kita sebagai orang beriman, kita orang beriman kepada Allah, kena perbetulkan iman kita, kena perkemaskan iman kita, dan kita kena ajar kepada anak-anak kita siapa sebenarnya Allah dalam erti kata yang sebenar. Dan bila orang kafir nak guna sungguh, maka tugas kita, kita pun tak nak dia guna sebab dia salah guna. Bukan dia nak guna betul-betul, dia salah guna. Cuma tugas kita adalah untuk menyampaikan secara benar apakah sebenarnya atau siapakah sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, penguasa, pemilik, pentadbir sekalian alam. Mudah-mudahan Allah meredai kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.